sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Alhamdulillah yang dimuliakan Dr. Haji Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri dan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, founder atau pengasas kepada Yayasan SKB, seluruh sahabat-sahabat ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, muslimin muslimat, hadirin hadirat di mana saja berada, mudah-mudahan dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah, dalam istiqamah beramal dengan ikhlas. Kerana kita hidup ini adalah sementara saja. Sehebat mana kita, sekaya mana kita, sebesar mana pangkat kita, kita akan balik kepada suatu hari yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta dan anak pinak, melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, sebab itulah kitab yang kita akan bincang, Tibul Qulub. Iaitu tib ini ubat, qulub adalah hati, ubat hati. Ataupun diterjemahkan sebagai klinik bagi hati. Sebab orang pergi klinik untuk ambil ubat. Ataupun jumpa doktor untuk rawatan, diagnos penyakit. Maka hati ini sesuatu yang paling berharga yang duduk di dalam badan kita. Satu hati yang kecil tapi ada berjuta rasa. Kita sedih di hati. Kita gelisah di hati. Kita gembira di hati. Kita berduka di hati. Kita stres hati. Semua benda itu hati. Maka sebab itu, kita bincang kitab ini mudah-mudahan memberi kebaikan pada kita dalam proses untuk kembali kepada Allah dengan hati yang qalbun salim. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya akan menyambung perbincangan kita. Mungkin 9.15 kita berhenti untuk bagi peluang kepada Dr. Said ketika ada dalam talian, dan juga Puan Hajah ketika, ataupun mungkin ada soalan yang mudah-mudahan 9.30 kita boleh tamat usrah kita, dan mudah-mudahan jernih hati kita dengan bersama dengan program-program yang dipanggil Raudhatul Jannah. Baik, sebelum kita mula muka surat 15 pada hari ini, tanda-tanda hati yang sakit. Saya nak baca suatu tazkirah hati. Suatu tazkirah untuk manfaat bersama. Nanti saya akan post dalam grup Usrah Miftahul Jannah dan Yayasan untuk manfaat. Baik, ramai yang sibuk membersihkan wajahnya, tapi sering terlupa untuk membersihkan hatinya. Ramai di kalangan kita, kata ulama, sibuk bersihkan muka. Kalau naik jerawat sebiji, tak datang kerja 3 minggu. Kan? Semua orang sibuk membersih muka, ramai orang tak sibuk membersihkan hati. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat, salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, akan baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika ia rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah, segumpal daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, sedangkan wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, sedangkan belum masuk ke dalam hati, jangan kalian mengungkit-ungkit, mengunjing-unjing orang Muslim, dan jangan mencari-cari aib orang lain. Kerana siapa yang mencari aib saudaranya,
nescaya Allah akan mencari aib dirinya. Dan siapa yang Allah mencari aib diri, nescaya dia akan membuka keburukannya sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Jadi sebab tu orang yang hati kotor sentiasa sibuk tengok buruk orang. Tapi kalau hati dia jernih, dia sibuk koreksi dirinya. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila kamu keluar rumah, kamu melihat orang di hadapan kamu mungkin buruk, mungkin jelek, namun bersangka baiklah. Mungkin mereka jauh lebih baik amalnya berbanding dengan kita. Mungkin ada amal-amal rahsia di antara mereka dengan Tuhan yang kita tak tahu. Maka adalah lebih baik, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, muhasabah diri kita yang banyak buruk berbanding orang depan kita, kita rasa macam buruk. Kita kadang tengok ada orang yang belum dapat hidayah, tak pakai tudung, mungkin ahli maksiat. Mereka belum dapat hidayah. Tapi boleh jadi amalan mereka tanpa kita sedar, mungkin mereka boleh jaga mak dia, boleh taat suami, kemudian boleh menyantuni fakir miskin, cuma hidayah untuk amal Islam keseluruhan belum dapat. Kita nampak macam baik, sudah pakai tudung, sudah sembahyang, tapi hati kita buruk. Sering buruk sangka, sering dengki, sering khianat, sering pelbagai tohmahan, dan pelbagai lagi masalah hati. Sebab itulah kata Sayyidina Umar, hati-hati perkara itu. Dan kata Nabi SAW, tidak akan lurus iman seseorang sehingga hatinya lurus. Dan tidak akan lurus hati sehingga lidahnya lurus. Nak tahu tanda hati ni jernih, tengoklah pada lidah. Kalau lidah maki Islam, maki ulama, lidah ini mengumpat, memfitnah, bercakap buruk orang, tak payah sombong, walaupun kita kata saya hati jernih. Kalau lidah bercakap kotor, dengan anak-anak pun maki pelbagai, itu tanda dalam hati kotor. Hati ini pusat. Dia akan keluarkan arahan kepada tentera. Salah satu tenteranya adalah lidah. Kalau hati yang jernih, ada cahaya Allah, dia hanya mengarahkan lidah bercakap perkara yang baik. Bercakap pasal agama, nasihat orang, bercakap lemah lembut. Orang mengumpat, dia lari. Orang fitnah, dia tak percaya. Hanya lidahnya diguna baik-baik sebab hatinya jernih. Saya bimbang, saya dan ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari sekalian, nampak kita macam baik, kopiah atas kepala, pakai jubah, orang lain tak pakai jubah. Tapi lidah kita sibuk bercakap tentang buruknya orang, sibuk maki hamun, sibuk mengumpat, sibuk memfitnah, sibuk mengadu domba. Pantang tengok orang senang, kita sakit hati. Pantang tengok orang susah, jatuh, kita senang hati. Itu tanda hati kotor. Kita cek hubungan kita dengan anak-anak, hubungan dengan isteri. Ada setengah orang lelaki di pejabat, di luar, dengan kawan-kawan lemah lembut. Pijak semut tak mati. Cakap elok dengan kawan-kawan. Tapi bila balik rumah, maki hamun isteri. Lambat angkat kopi. Awak gila ke? Dengan anak-anak, salah sikit, celaka punya budak. Itu tanda hati kotor. Walaupun masjid mungkin 5 kali sehari, tak balik rumah, tidur masjid terus. Itu belum bukti hati bersih. Hati bersih, salah satunya adalah apabila lidah hanya bercakap perkara yang baik. Ini muhasabah diri kita semua. Sebab ramai orang rasa kita sudah baik. Tapi lidah kita masih bercakap perkara yang buruk. Sibuk bercakap tentang buruk orang. Sibuk mengadu domba agar menjatuhkan orang. Sibuk hanya bercakap kekurangan orang. Seolah-olah kita ni macam wali-wali, macam dewa-dewa pendeta. Bagaikan tidak ada cacat kurangnya. Itu tanda hati kotor. Walaupun mungkin baca Quran satu hari 30 juzuk. Walaupun mungkin berzikir 30,000 putus tasbih.
Tapi kalau masih lidah bercakap kotor, zikir dan Quran, masjid yang kita pergi belum mampu membina hati kita jadi baik, maka ini juga tanda-tanda hati yang kotor mengeluarkan natijah mata melihat kemungkaran, telinga mendengar kemungkaran, mulut berani makan yang haram, kaki dan tangan bergerak dan buat perkara haram, lidah bercakap perkara yang haram, otak fikir buruk sangka pada orang, itu tanda hati kotor. Hati kotor juga lihat kepada amalan-amalan Islamnya. Tak pakai tudung, kemudian tak sempurna pakai tudung. Kita pun sebut, kita kata, walaupun saya macam ni, tapi hati saya bersih, Ustaz. Dia bohong. Hati yang bersih akan ternampak pada fizikal, semua menepati syariat. Kalau hati bersih, dia tak akan fizikal, tak akan buat perkara kotor. Itu petanda. Fizikal tak akan tinggal perintah Allah. Hati saya bersih tapi tak semayang. Itu bukan bersih. Memang paling tahap paling kotor. Walaupun saya macam ni, pakai seluar spender saja, baju dalam saja, Ustaz jangan salah sangka, hati saya bersih, ikhlas kerana Allah. Itu bukan ikhlas. Kerana ikhlas hati bersih, mesti taat perintah Allah. Itu juga petanda-petanda hati yang kotor. Jadi kata ulama, ramai orang sibuk membersihkan wajahnya. Kerana wajahnya orang tengok cantik, molek, berseri. Tapi tak ramai orang yang peduli kepada membersihkan hatinya. Ramai orang sibuk menguruskan kerjanya. Tapi sering terlupa menguruskan solatnya. Bekerja tanpa sampai tak peduli sembahyang. Tinggal sembahyang bukan dosa kecil. Tinggal sembahyang dosa paling besar, lebih pada berzina, lebih pada minum arak, lebih pada makan rasuah, lebih pada membunuh. Kerana orang yang tak sembahyang telah hilang rasa kehambaan. Telah muncul rasa ketuanan. Tak sembahyang ini dalam Imam Syafi'i patut hukum berjalan wajib bunuh. Mazhab lain kata, ada yang kata kafir sebab sudah hilang ketaatan pada Allah. Tapi kalau kita bunuh orang, kita rompak bank, kita berzina, kita minum arak, dosanya tidak sehebat dosa meninggal sembahyang. Kerana kalau kita bunuh orang, merompak, hanya ditulis dosa itu. Tapi kalau kita tak sembahyang, semua perbuatan jadi dosa. Bekerja di pejabat pagi sampai petang, tak sembahyang, patut dapat pahala 8 jam, 9 jam. Tapi malaikat tulis kerana tak sembahyang dosa, 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 dosa. Walaupun kita buat kebaikan. Lagi dahsyat, kita jaga mak kita. Basuh berak mak, basuh berak bapak. Kemudian suap makan, suap ubat, tolong mandi, sikat rambut, tak wangikan, bawa klinik. Dokong mak tapi tak semayang. Pahala tak ada. Nak sangkut kat mana? Pahala ganjaran ada tapi tak ada tempat penyangkut. Perbuatan meninggalkan semayang itu derhaka yang amat sangat. Jadi sebab itu, ramai orang sibuk urus kerja agar sukses, tak ramai orang sibuk menguruskan sembahyang. Baik, saya ambil kata-kata Profesor Dr. Hamka. Hamka ringkasan daripada Haji Abdul Malik Karim. Seorang ulama tasawuf dan ada kitabnya sendiri, Tafsir Al-Azhar. Dia asal Indonesia, orang ada kitab tafsir sendiri ni terlalu alim. Terlalu alim. Kata Profesor Dr. Hamka, nak cek diri kita, tengok ini apa yang saya dah sebut. Yang dipanggil, nak tahu kita ni orang okey tak okey, tengok pada subuh kita. Jika subuhnya sentiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Kita pakat cek subuh kita pukul berapa? 6.50, 6.30, jarang bangun pukul 5.30. Kalau subuh tak jaga, itu tanda kita sedang tewas dengan hawa nafsu.
Boleh berjaga malam, tengok TikTok, tengok Facebook, makan kedai mamak 24 jam, subuh besok pukul 7. Lagi dahsyat hari Minggu tak kerja, pukul 8.30. Kata Profesor Dr. Hamka, jika subuh sentiasa dipelihara, itu tanda selamat daripada neraka. Jika subuh tiada ditinggal, akan melindungi daripada segala azab. Jika subuh didahului dengan sembahyang sunat subuh, pasti seluruh dunia beserta isi kita dapat. Jika subuh bergelap gelita menuju masjid musalla, di kegelapan akhirat nanti akan mendapat cahaya. Jika subuh hingga awal duha, sembahyang sunat isyraq, berwirid, maka mendapat pahala umrah dan haji sempurna, sabit daripada hadis Nabi. Jika subuh tiada dijaga, maka wajahnya tidak akan ada cahaya. Jika subuh sengaja terlupa, tanda iman tidak bernyawa. Jika subuh terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jika subuh tiada berjamaah, tanda hidup akan hilang barakah. Jika subuh tiada ke masjid, tanda iman sudah berpenyakit. Jika subuh selalu terlewat, tanda iman semakin cacat. Jika subuh di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu. Jika subuh hari sudah siang, tanda rezeki sudah hilang. Jika subuh masih mendekur, tanda syaitan memeluknya dalam tidur. Itu kata Profesor Dr. Hamka, hebatnya manusia sampai ada kitab orang tulis lelaki subuh. Semua para salafus salih, para awliya Allah, para rasul, para nabi, semuanya bangun. Orang yang sibuk bangun lambat itu orang yang gagal. Sebab tu saya tengok orang Cina, pagi-pagi buta kalau kita pergi ke taman padang permainan, pukul 5 pagi ada dah duduk jogging. Walaupun dia tak semayang. Tapi bila kita tanya, dia kata kita kena bangun pagi. Saya pernah ke Vietnam dengan Puan Hajah Kartika dan Dr. Said. Pergi Vietnam, kita tidur kat hotel Vietnam tu. Bangun pagi, pagi-pagi subuh tu, kata apa benda yang bising kat bawah hotel. Kita jenguk kot tingkap. Rupa-rupanya orang-orang Vietnam ini, mereka duduk bersenam, ramai-ramai, senam robik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagi-pagi bersenam. Walaupun mereka tak semayang, tapi mereka bangun pagi. Orang Islam yang jadi teruk sangat, bangun lambat. Bangun lambat, Nabi dan ulama larang waktu rezeki turun, waktu tu kita tidur. Orang yang selalu jadi amalan tidur subuh, lewat memang payah rezeki. Dan rezeki tak akan cukup walaupun masuk 50 juta sebulan. Itu janji Nabi dan janji ulama. Jadi, muslimin muslimat, sahabat-sahabat Miftahul Jannah yang dikasihi, cek diri kita macam mana subuh kita. Kalau subuh lambat, itu tanda iman sudah cacat. Kalau langsung tak bangkit, itu tanda iman sudah mati. Dan kalau sering terlewat, itu tanda kita sedang mengacuh-acuhkan agama. Nilai pribadi seorang ini tengok kepada kehidupan Nabi. Awal pagi Nabi dan para sahabat telah bangkit. Kalau kita boleh bangkit awal pagi, itu tanda kita telah berjaya melawan hawa nafsu kita. Walaupun pada pagi yang dingin, yang terlalu sejuk, waktu paling sedap tidur, saat orang lain semua berdengkur, kita bangun untuk mensucikan hati, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, itu tanda iman yang baik. Jadi muslimin muslimat, ramai orang sibuk menjaga harta, tapi ramai orang terlupa jaga iman. Ramai orang sibuk menambah anak dan keturunan, tapi terlupa untuk menambah amal dan kebajikan. Ramai orang sibuk mengejar kenangan hidup, tapi sering terlupa untuk mengejar kenangan matinya. Sedangkan dia sendiri tak tahu apa yang disibukkan. Hingga tak mampu dia bawa hingga ke lubang kubur.
Dan dia juga tahu apa yang dia sering lupakan itulah yang akan membantunya di alam kubur. Jadi itu sedikit nasihat daripada kata-kata ulama. Nanti lepas kelas ni saya akan masuk dalam grup yayasan dan grup Miftahul Jannah sebagai suatu peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita perbaiki hati kita dengan cara memperbaiki amalan-amalan, terutamanya amalan pagi subuh. Dan baik, muslimin muslimat, kita rujuk muka surat 15. Muka surat 15. Kita ada setengah jam lagi. Tanda-tanda hati yang sakit. Berikut di antara tanda-tanda penyakit hati. Yang pertama, hati yang berpaling daripada suplemen yang bermanfaat serta sesuai kepada suplemen yang berbahaya. Suplemen ini pemakanan lah ataupun vitamin dan sebagainya bagi penyakit. Hati yang berpaling daripada ubat yang bermanfaat dan berpaling kepada perkara yang berbahaya. Hati tak suka Quran. Hati mula tak suka kepada sembahyang. Hati tak suka kepada kebaikan. Ada orang di Malaysia ni gila tak gila orang Melayu pergi saman jabat agama. Yang berlaku kes satu di Subang dulu dan juga di Petaling. Bagaimana orang Melayu pergi saman pejabat agama Selangor dan saman masjid kerana azan kuat subuh. Waktu dia beli rumah, tak ada masjid. Setelah beberapa tahun, depan rumah dia padang tu orang bina masjid. Sakit hati. Kalau orang kafir pergi report bising azan pagi-pagi, okey juga. Ini pergi hantar surat warning kepada pihak nazir masjid dan juga hantar kepada JAIS ambil tindakan mahkamah. Azan subuh pagi-pagi buta mengganggu saya dan keluarga saya untuk tidur. Dan saya minta jangan azan menggunakan mikrofon luar. Ini dia panggil gila. Kan? Sebab hati sudah berpaling, sesuatu yang disyariatkan jadi benci. Saya ada orang tanya, Ustaz, kalau yang tarahim subuh pukul 5.30, saya kata itu bukan syariat, itu syiar. Tak payah tarahim, tak apa. Kita 5.30 pasang orang mengaji. Kalau mengganggu orang, tak payah. Sebab itu bukan syariat. Nabi tak buat. Cuma kita saja nak bagi agar orang kejut. Tapi kalau azan, syariat. Kalau dah sampai awak benci azan, itu tanda hati awak sedang berubah daripada suplemen yang bermanfaat kepada suplemen yang membahayakan hati. Mungkin boleh jadi munafik. Mungkin boleh jadi fasik. Mungkin boleh jadi syirik. Itu yang pertama. Quran benci. Tengok kat rumah. Sebelah ni drama Korea. Channel yang ni musabaqah Quran. Alih tak suka musabaqah Quran. Sebab hati kita sedang sakit. Benda-benda yang menuju Allah benci. Kuliah agama dengan program joget. Joget orang pergi. Berjoget ni tua muda semua nak mabuk berjoget. Islam bukan marah hiburan. Tapi berpada-pada. Tapi kalau sampai benci, program-program syariat jadi benci. Itu tanda hati sedang parah. Kalau tak rawat, lama-lama hati boleh mati. Tuan masih hidup, tapi hati telah mati daripada hidayah Allah. Oh, yang ini sangat bahaya. Tanda yang kedua, hati yang berpaling daripada obat-obat yang bermanfaat dan beralih pada penyakit yang berbahaya. Apa dia ubat hati? Imam Ghazali rahimallahu ta'ala sebut. Kalau hati kamu mula rasa resah, gelisah, jauh dari Allah, sembahyang. Kerana sembahyang itu bila kamu tunduk sujud, akan mendatangkan suatu kekuatan hati dan menjernihkan hati. Kamu membuang sombong diri. Kamu mungkin pangkat besar, duit banyak, rupa cantik. Tapi wajah kamu yang comel cantik itu, kamu letakkan di atas tempat sujud yang paling rendah. Kamu sedang proses membuang ego diri.
Sembahyang ini membina rasa kehambaan, membunuh rasa ketuanan. Tapi hari ini kita tak suka. Tak suka kepada ubat yang boleh merawat hati. Kita suka kepada hiburan. Kita suka kepada semua perkara nak berhibur. Kenduri kahwin, hibur. Kenduri kahwin, berhibur. Sebelum kenduri, suruh tu imam baca doa. Barakallahu lakuma wa berkatilah pengantin ini. Lepas habis saja, kita persilakan artis gedung berjoget, koyak rabak habis kan. Yang tu majlis tak berkat. Namun, Islam juga bukan tak bagi. Silakanlah nak bergendang, nyanyi selamat pengantin baru sampai pesan pun boleh. Pak Nabi juga larang, jangan sampai kenduri kahwin, majlis-majlis yang meriah, senyap macam duduk talqin mayat kat kubur. Ketika Nabi satu majlis, ada kanak-kanak perempuan dengar gendang-gendang tu dia berjoget. Abu Bakar datang nak larang. Abu Bakar kata tak elok ni macam ni. Kata Nabi jangan ya Abu Bakar. Biarkan sebab budak-budak. Kalau mak budak baru larang. Kalau mak budak baru larang. Kalau bapak budak baru larang. Tapi yang ni budak-budak bagi mereka happy majlis-majlis. Ini tanda Nabi bukan anti dengan hiburan. Saya ingat kecil-kecil dulu. Kumpulan nasyid semua main gendang saja. Keletang. Hari ini, semua kumpulan nasyid pakai piano, pakai gitar, pakai seruling. Dulu ulama sebut tahun 70-an, 80-an, tiup seruling, haram. Petik gitar, haram. Sekarang ni semua kumpulan nasyid sudah pakai. Tak haram pula. Itu dia panggil flexibility. Kerana manusia dengan muziknya susah nak elak. Kita takkan larat baca Quran saja. Zikir saja. Jadi, ada hiburan yang dibenarkan. Asalkan jangan dedah aurat. Asalkan jangan nak menyanyi kenduri kahwin, silakanlah. Nak bersanding, silalah. Walaupun ada ulama tak setuju. Tapi majlis fatwa kata, silalah. Asalkan tutup aurat. Ini bersanding 9 jenis pakaian. Mula-mula ala-ala Melayu kebaya. Tadi akad nikah pakai tudung. Masa bersanding macam tukar limah, macam sundai bolong. Itu yang haram. Kenapa majlis agama akad nikah pakai ikut cara Islam? Sekejap lagi kenduri tak ikut. Silalah nak ambil gambar atas pelamin. Letaklah pelamin macam mana pun. Silalah. Majlis fatwa tak kata haram. Asalkan tutup aurat. Tapi tak 9 jenis pakaian. Pakaian pertama Melayu. Pakaian kedua orang putih. Pakaian ketiga Hindustan. Pakaian keempat ala-ala orang asli pakai cawat lelaki bini. Jadi yang tu yang haram. Awak nak pakai apa ke tutup aurat silalah. Nak ambil gambar kan. Sekarang ni pesen baru. Orang kahwin pun pesen baru. Dulu, saya ingat dulu 70-an, 80-an, pengantin tak pergi tempat akad nikah. Pengantin tak pergi. Tok Imam yang cari pengantin perempuan. Awak setuju tak nak kahwin dengan Mamat ni? Setuju, senyum saja kan. Zaman sekarang sudah berubah. Jabat agama pun minta, tak salah pun. Wanita pergi ke masjid, meraihkan senang tu imam tanya, awak ni kena paksa ke memang rela hati ke? Setuju tak imam? Setuju. Senang nak tanda tangan apa semua tak imam pun tak sibuk cari kat rumah. Zaman dulu lepas kahwin cerita kahwin baru semangat sikit. Lepas kahwin dia ada upacara membatalkan air sembahyang. Betul tak? Batal air sembahyang. Jadi batal air sembahyang. Zaman dulu, habis akad nikah, pengantin lelaki masuk bilik, orang lain tak ada. Bersalam-salaman sambil ambil gambar. Kan? Zaman sekarang bertukar. Tahun 90-an, pengantin perempuan sudah datang ke masjid, maka habis akad nikah, program membatalkan air sembahyang. Upacara membatal air sembahyang. Maka bersalamlah di depan tu imam. Sarung cincin, ambil gambar. Tu 90-an.
Tahun 2000 dia naik sikit. Lepas sarung cincin, ambil gambar pengantin lelaki mencium dahi pengantin perempuan. Okey, naik sikit dah. Tahun 2020 naik sikit. Iaitu selepas sarung cincin, nak batal air semayang, bersalaman, dulu cium dahi, sekarang cium dahi dan cium bibir mulut. Depan Tok Imam tu baru mati bini, 3 bulan meleleh Hailio Tok Imam. Dia makin tambah dah. Jadi tanpa segan silu lagi. Jadi sebab tu kena jaga ada adab itu. Silalah kakak yang belum kahwin. Boleh tak ustaz saya nak buat pelamin, nak buat kenangan hidup, silalah. Asal tutup aurat, nak bergendang sampai pagi, silalah. Yang salahnya bila minta Tok Imam baca doa bagi barokah tapi buka tudung. Awal lagi perkahwinan tidak barokah. Itu antaranya kita mengambil ubat yang tidak bermanfaat, kita cari perkara-perkara yang memburukkan diri. Sedangkan berpegang pada syariat Islam itu adalah baik. Makan yang haram. Saya pun tak tahulah. Saya duduk kat Kelang ni. Ada juga budak Melayu saya tengok kat rumah saya. Dekat Kudrat. Ada kedai Cina. Kedai mi Cina. Ada babi duduk dalam cermin. Ada itik yang cekik duduk dalam cermin. Budak Melayu boleh pergi makan mi kedai tu. Bodoh ya. Bodoh ya lah. Bila saya tanya, dek, kenapa makan kedai ni? Saya makan mi-nya ustaz. Babinya saya tak makan. Itiknya saya tak. Kan kebodoh. Memanglah awak tak makan babi. Tapi mangkuk-mangkuk periuk yang rebus babi tahu awak makan mi. Awak tak rasa. Ini dia panggil ubat yang membunuh hati. Ubat yang membunuh hati. Sebab tu hati-hati kakak sekalian. Tak semua kedai mamak. Tak semua kedai mamak itu mamak. Saya ulang balik. Tak semua kedai mamak itu mamak. Mamak ni Muslim. Saya dah kena dulu. Nasi daun pisang. Ada satu kat Kelang ni, restoran Lotus. Tulis Jawi kat depan, signboard. Tulis Jawi, Bismillahirrahmanirrahim. Nasi daun pisang punya mau kari lek punya. Pergi kita. Letak dengan daun pisang, letak nasi, letak ni. Kan. Tapi terlintas ke hati nak tanya. Budak-budak kerja. Awak dari mana? Dari Mumbai. Awak dari Delhi. Awak Muslim? Tak. Saya Hindu. Awak pekerja kat semua. Kami semua dalam ni Hindu semua. Semua kami ni Hindu. Tokek kedai pun Hindu. Barang makan ambil daripada mana? Hindu supply lah. Ya Allah. Agak-agak kalau dah Hindu supply, dia ambil ayam yang sembelih lah. Orang kafir punya pandangan, dia tak kira sama ada ayam tu sembelih tak sembelih. Dia kira makan ayam, bukan makan babi. Kita di sini tak ada babi ya. Kita tak ada biawak, tak ada tenggiling, tak ada ular sawa. Kita ada ayam, ada itik. Dia ingat ayam dengan itik tu halal. Kalau tak sembelih haram. Kalau tak sembelih haram. Hati-hati orang Melayu tertipu. Masuk kedai mamak, tengok wa man yattaqillah, ayat 1000 dinar, gambar Kaabah, gambar masjid. Oh, okey. Bila tanya semua Hindu. Saya tanya kat restoran Lotus. Sebutlah sana. Restoran Lotus. Saya tanya. Kata awak Hindu. Awak Hindu. Awak Hindu. Tokek kedai Hindu. Supplier Hindu. Kalau ada supplier Hindu, barang-barang makan belum pasti. Jadi akak-akak itu dipanggil. Kita tak bangga makanan halal. Makanan halal ada berjuta-juta. Ada orang marah. Dia kata, kenapa lah Islam ni terlalu rigid? Yang awak dah sibuk nak makan yang haram, yang halal berjuta-juta lagi ada. Singa laut boleh makan tak? Singa laut. Tengok rupa hodoh. Babi laut boleh makan. Nama babi. Hukum fiqah kata, barang laut walaupun nama babi boleh makan. Cuma kita tak sanggup makan. Babi atas darat tak boleh makan. Akak-akak tengok singa laut yang dia letak bola kat mutung tu. Barang binatang-binatang yang dalam laut dipatuakan semua boleh makan.
ikan paus, ikan jerung, kalau melumbur, semua boleh makan. Cuma kita tak sanggup nak makan. Hatta di dalam fatwa singa laut boleh makan. Babi laut, nama bunyi babi laut. Sebab dia duduk dalam laut, atas darat boleh makan. Tapi bunyi babi tu kita terus tak makan. Tapi sebab apa? Banyak lagi yang halal, tapi nak yang haram juga. Mula kita salahkan Islam ni teruk lah. Kenapa Islam ni yang ni tak boleh? La ilaha illallah. Yang boleh punya ada berjuta-juta, awak nak juga yang haram. Jadi ini masalah kita. Ini masalah kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tanda hati sakit berpaling daripada ubat-ubat bermanfaat, perkara-perkara yang dibenarkan syarak. Kita pindah kepada ambil penyakit-penyakit berbahaya seperti tidak mengamalkan Islam. Baik, maka di sini ada 4 hal. Iaitu suplemen yang bermanfaat, obat yang menyembuhkan, suplemen yang berbahaya, obat yang mematikan. Dalam hati ni, itu dipanggil, ada benda yang boleh bagi manfaat pada hati, ada yang boleh menyembuhkan, ada yang menjadi bahaya pada hati, dan ada yang boleh mematikan. Bahaya kalau hati mati, hilang terus hidayah Allah. Kita sebut pasal Islam jadi benci. Sebut pasal Islam, mereka cari jalan. Sekarang ni fahaman liberalisme menular-nular. Kenapa Islam tak bagi minum arak? Sedangkan itu bercanggah dengan hak kebebasan asasi manusia. Kenapa wanita jadi hina? Ada kumpulan kat Malaysia ni yang duk berlawan dengan pejabat Mufti Selangor Saman beberapa kali dah. Mereka menggelarkan diri kumpulan mereka Sisters in Islam yang difatwakan menyeleweng sesat batil kerana menolak syariat Islam. Antara penolakan mereka, wanita-wanita jangan berkahwin kerana bila wanita berkahwin menjadi hina pada diri, menjadi hamba lelaki. Sebab tu geng dia semua tak kahwin. Dan wanita tidak adil kerana lelaki boleh kahwin banyak, wanita tak boleh kahwin banyak. Hukum yang tidak adil. Itu dia panggil gila lah. Cuba bayang kakak ada lelaki 4 orang kan. Lelaki. Saya pula kena, hari ni kena madu dah Ustaz. Aku pun jadi janda sama. Kan? Jadi sebab itu, dia panggil, mereka mengguna logik akal. Menolak siksa kubur. Lagi dahsyat, mereka kata, pandai geng-geng ni, hebat-hebat. Saya tengok profesor-profesor belaka. Kepala dia Aminah Wadud yang duduk di Amerika, yang menjadi imam sembahyang Jumaat, menghalalkan apa yang diharam. Itu pun orang ikut. Antara hujah mereka adalah wanita tak wajib pakai tudung. Macam saya sebut minggu lepas. Marah. Kenapa Islam nak sibuk dengan pakai tudung? Kenapa Islam tak boleh bagi minum arak? Itu kan dosa antara kita dengan Tuhan. Ini yang tak betul. Ini yang tak betul. Jadi Islam memang dalam Quran tak ada pakai tudung. Tapi dalam Quran suruh pakai tutup aurat. Ada orang tanya saya ni, Ustaz, kalau saya semayang pakai seluar pendek boleh tak? Saya kata boleh. Kalau pakai seluar pendek jin punya. Kan? Jin punya seluar pendek ke sampai parah kepala, tutup habis bawah atas, silalah. Kalau seluar pendek yang bersukan itu, dedah aurat, tak sah semayang. Ada anak-anak muda lelaki, dia tanya, saya ahli sukan, saya nak cepat main bola, tapi saya nak semayang. Kan? Maka saya pakai legging. Legging ini seluar ketat kat dalam tu sampai paras betis. Kemudian saya pakai seluar pendek, saya pakai jersey. Lagi 5 minit nak tiup wisil, saya kena semayang. Boleh tak Ustaz? Kalau saya pakai kain pelekat, saya kena masuk padang pakai kain pelekat. Sah tak Ustaz? Semayang saya pakai seluar legging tutup aurat. Cuma dia fit sikit, saya post seluar pendek kat luar. Jawapannya sah. Cuma kurang sempurna. Sebab apa? Nampak lagi aurat. Tapi awak semayang seorang sah.
Islam ni bukan agama yang rigid. Ya. Tapi jangan sampai perkara-perkara yang diharamkan kita halalkan. Yang ni mengundang kepada ubat yang akan mematikan hati kita. Baik. Kita tengok yang kelima. Tanda-tanda hati yang sihat. Jadi dia panjang tajuk ini. Kita tengok mungkin satu muka surat saja. Hati yang sihat lebih mengutamakan sesuatu yang bermanfaat dan menyembuhkan daripada hal yang membahayakan dan menyakitkan. Sedangkan hati yang sakit akan memilih sebaliknya. Suplemen yang paling baik adalah iman. Ubat yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Masing-masing dari keduanya berfungsi sebagai suplemen dan ubat bagi hati. Termasuk tanda hati, sihatnya hati ketika seorang pergi meninggalkan dunia menuju akhir. Kemudian bermukim di sana. Dia terasa seakan-akan akhirat merupakan tanah kelahirannya. Sungguhnya ia telah datang sebagai orang asing untuk mengambil sebatas keperluan saja dan akan kembali ke negeri asalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa 'udda nafsaka fi ahlil qubur." Jadi kalau kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing ataupun orang nak pergi musafir, dan siapkanlah dirimu termasuk di antara ahli kubur. Marilah ke syurga Adnin, kerana di sanalah persinggahanmu yang utama dan sanalah tempat berteduh. Tetapi kita sedang menjadi tawanan musuh dalam penjara dunia. Bagaimana menurutmu? Bisakah kita kembali ke negeri kita dengan selamat? Baik, Nabi pesan, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, ada dua ubat paling baik untuk menjana hati yang salim. Qalbun salim. Yang pertama, membangunkan iman. Iman ni barang tak nampak. Tapi suatu kumpulan kepercayaan. Dalam Islam dipanggil aqidah. Daripada perkataan aqadah. Akad. Orang kahwin, akad nikah. Simpulan. Dulu bukan suami isteri. Setelah terima nikah, menjadi ikatan. Aqadah, simpulan, ikatan. Simpulan iman, ikatan iman yang ada dalam hati, lagi kuat tersimpul, lagi kuat iman. Macam kita panjat bukit. Ada orang letak tali daripada atas. Kalau tali tu dia buat simpulan, bongo-bongo, simpul, 1 meter, 1 meter. Kan kita senang pegang, tarik, naik, naik, naik. Sebab ada simpulan. Begitulah iman. Iman inilah ubat hati paling baik. Nabi menanam 13 tahun dalam hati para sahabat dengan akidah Islam. Sebab itu ayat yang awal turun dalam Quran dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Ayat yang turun kemudian lepas hijrah dipanggil Madaniyah. Ada ayat Makkiyah, ada surah Makkiyah. Contoh surah Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat Madaniyah dalam Quran tanda dia ya ayyuhallazina amanu. Perintah. Semayanglah, puasalah, zakatlah. Sebelum Nabi hijrah duduk di Mekah, ayat ni tak turun. Yang turun ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Ayat seruan kepada iman. Iman ini kalau kita mengaji tauhid, dia ada 4. Yang pertama, tauhidnya ada 4. Yang mengukuhkan hati kita menjernih. Yang pertama dipanggil ma'rifatullah. Kenal Allah. Orang kenal Allah sebagaimana kenalnya kita dengan ular sawah. Bapak budak kita, kalau tengok ular sawah, panjangnya 10 meter. Besarnya bapak besar. Besar 2 kali paha.
kita kenal bahaya ular sawa, lari tak? Lari. Tapi baby umur 1 tahun baru pandai berjalan, ular sawa letak depan dia, dia pegang kepala ular. Sebab dia tak kenal bahaya ular. Takut kepada Allah bukan lari. Takut pada hantu lari. Takut pada binatang lari. Takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah. Kata Imam, kata Malik bin Dinar, seorang ahli sufi. Kalau kamu hidup selama 200 tahun atas muka bumi, tetapi kamu tak kenal Allah, tidak ada kenikmatan dunia walau sedikit pun yang kamu kecapi bila tidak kenal Allah. Dalam pengajian tauhid, yang pertama dipanggil ma'rifatullah. Macam mana kita nak kenal Allah, menjadikan iman kita kuat, hati kita sihat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Kamu fikir tentang makhluk Allah. Jangan fikir tentang zat Allah. Jangan fikir, cukup mengaji Allah ni ada, Allah ni maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha agung, Allah maha mutakabbir, maha sombong, Allah bercakap-cakap. Jangan bayang mulut Tuhan macam mulut kita. Wala tafakkaru fillah. Jangan fikir tentang zat Allah. Kalau fikir, batil dan sesat akidah. Sebab tu kita menolak pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa Allah ni ada tempat. Macam ada berperang baru ni, dialog di Malaysia ni. Ada pahaman-pahaman yang sekadang sedang tumbuh mengatakan Allah ni tempatnya atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalilnya Quran kata Allah ni aku duduk kat langit. Jangan takwil. Jawapannya salah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita beriktikad Allah itu ada tempat, berarti Allah ini berhajat kepada tempat macam manusia. Tak ada beza Allah dan manusia, hukumnya haram. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bukan nak cakap Allah duduk ke atas. Allah ni tidak ada tempat, tapi ayat ini nak menunjuk lambang ketinggian zat Allah. Bukan Allah kat situ. Bila kita tanya, siapa yang jadikan langit? Allah. Siapa jadi arash? Allah. Habis itu sebelum Allah ni buat, sebelum Allah buat arash, buat langit, oleh kerana awak kata Allah duduk kat langit, Allah duduk kat mana? Sebelum ada langit Allah cipta, sebelum ada arash, Allah duduk kat mana? Itu tak boleh tanya. Dia jawab macam tu. Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni tidak ada sama, tak boleh dibanding, tak ada hajat macam manusia, tak ada tempat. Itu akidah. Jadi kena makrifat panjanglah. Makrifatullah ni ada punya banyak kitab. Yang keduanya, ma'rifatul ghaibiyah. Maaf. Yang kedua, ma'rifatul risalah. Ma'rifatul risalah dalam akidah untuk jernihkan hati, mesti kenal akan risalah Nabi. Risalah ni Nabi Muhammad. Kalau kita nak jadi baik, mesti ikut Nabi. Makan cara Nabi, minum cara Nabi. Kemudiannya berpakaian cara Nabi. Berniaga cara Nabi. Berakhlak cara Nabi. Berjiran cara Nabi, didik anak cara Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsir. Ikut Nabi dalam segenap perkara. Kita tak segenap perkara ikut barat. Segenap perkara hari jadi pun tak boleh lagi nak ikut Islam. Silalah nak potong kek 7 tingkat tak apa. Tapi sambut hari jadi anak bukan dengan perkara keberkatan. Sambut dengan danduk joget. Barakah ke anak kita. Salah ke panggil itu imam, panggil siapa, datang buat doa selamat.
itulah barokah. Itulah barokah. Ada orang naik rumah baru beli rumah, sambut dengan pesta maksiat, berjoget, laki perempuan. Orang naik rumah baru ni sunnah dia. Kalau rumah tak pernah duduk, sunnah dia baca Baqarah. Setengah jam boleh habis dah 4 orang baca. Awak ambil muka surat ni, saya ambil muka surat ni, setengah jam habis dah 200 ayat lebih. Kalau rumah tu kita sewa, kita duduk, ada orang pernah duduk dalam rumah tu, kita second hand. Sunnah dia baca Yasin. Bukan berjoget, bukan berdandut. Itu perkara yang tidak barokah. Maka sebab itu, menjadikan hilang rahmat Allah. Maka sebab itu, semua perkara mesti kenal Nabi. Mesti contohi Nabi dalam segenap perkara. Jadi, yang ketiga, ma'rifatul ghaibiyah. Nak jernihkan hati kita dengan iman, perkara ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Malaikat ghaib. Tak nampak, tapi wajib percaya. Dosa tak nampak, pahala tak nampak. Kita duduk kuliah pagi ni, usrah ni, kalau orang tahu, berebut-rebut. Sebab sepanjang duduk di dalam kuliah ini, sampai habis pukul 9, sampai pukul 8.20, sampai 9.30. Selama itulah malaikat di langit akan berdoa, Ya Allah, keampunkanlah dosa orang yang duduk dalam kuliah ilmu. Dan malaikat akan catat selama pukul 8.20 sampai 9.30. Pahala. Minta doa ampun dosa. Dan malaikat menyusun sayap-sayap mereka sampai ke langit. Kita tak nampak. Itu rahmat Allah. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya yang lain. Walaupun habis kuliah, sepatah haram pun dia tak faham apa yang aku ceramah tadi. Tanya kepada Farid faham tak apa Ustaz Wan sebut tadi? Entahlah Ustaz, tak ingatlah. Jangan kata Farid, tanya Ustaz Wan. Ustaz ingat dah apa yang Ustaz ceramah? Aku pun tak ingat Farid. Elok dua-dua tak ingat. Dua-dua tak. Tapi kata Imam Ibn Qayyim, walau tak ingat, walau tak faham, walau tak tahu, markah penuh. Man salaka tariqan fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa suka masuk kelas-kelas ilmu ini, dipermudahkan jalan masuk syurga. Kerana Islam sangat benci kita buat ibadah tanpa ada ilmu. Semalam saya sebut dalam kuliah, gempar semalam. Dalam sembahyang, basic saja sembahyang. Dalam sembahyang, angkat takbir ini hanya 4 tempat sahaja. 4 tempat sahaja yang disunatkan. Kalau angkat lebih 4, sembahyang tak sah. Dalam pandangan Imam Syafi'i. 4 tempat itu ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Angkat takbir ini sunat. Kalau tak angkat sah tak sembahyang? Sah. Itu yang pertama. Yang wajibnya Allahu Akbar tu sebut. Angkat tangan ini ada orang tak angkat. Dia ni gila betul sembahyang tak angkat. Kita yang gila. Kita tak mengaji. Perkara sunat tak batal sembahyang. Cuma kenapa nak sembahyang tak ikut Nabi? Angkat dah tangan. Angkat tangan tu yang pertama. Yang kedua, Nabi angkat tangan takbir ketika turun daripada qiyam, turun kepada rokok. Habis baca surah, Allahu Akbar, rokok. Yang ketiga, Nabi angkat takbir ketika naik rokok. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Turun rokok, turun sujud, tak ada angkat takbir. Bila lagi Nabi angkat takbir? Ketika sembahyang yang ada tahiyat awal. Sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isyak. Subuh tak ada tahiyat awal. 4 sembahyang itu, bila ada tahiyat awal itu rakaat kedua. Nak naik rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga zuhur,
rakaat ketiga asar, rakaat ketiga isyak. Bila naik daripada tahiyat awal, itu Nabi angkat tangan. Allahu Akbar, rakaat ketiga. Itu sahaja. Tapi kakak-kakak, abang-abang semayang, rakaat pertama, naik rakaat kedua pun daripada sujud, Allahu Akbar juga. Ini tak betul semayang. Dah pening dah. Semalam saya sebut itu, saya ustaz 20 tahun dah semayang. Akhir dia kata, ustaz-ustaz lain mengajar macam tu. Ustaz mana mengajar? Maka stick pada. Sebab apa? Sebab tak betul. Dalam Imam Syafi'i, kalau kita tambah pergerakan lebih 3 kali, batal semayang. Naik rakaat pertama, nak naik kedua. Tak ada angkat takbir. Naik sujud kan, Allah. Angkat takbir itu boleh batal semayang. Kerana 1, 2, 3, 4 turun. Serentak batal. 3 kali berturut-turut. Sedangkan dia tidak disyariatkan. Dia tidak ada sunnah Nabi. Awak tambah sendiri. Yang ada 4 tempat saja. Tapi kita semayang sebab tak mengaji. Ngaji dalam TikTok. Ngaji dalam Facebook. Sedar-sedar pandai semayang. Ikut-ikut orang saja. Tak mengaji. Jadi bila dah mengaji, baru kita faham. Sebab tu Islam ni benci kepada orang beribadah tanpa ilmu. Orang bayar zakat. Ramai yang keliru. Saya bayar zakat, alhamdulillah ustaz, saya bayar zakat. Semalam saya bagi pada anak yatim. Sah dah ustaz zakat saya? Kita kata tengok dulu. Boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Anak yatim bukan asnaf zakat. Anak yatim bukan asnaf zakat. Kita bagi pada anak yatim tu bukan sebab dia anak yatim. Kita bagi pada anak yatim sebab dia miskin, fakir. Baru betul. Ada anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya kaya raya. Hartanya banyak. Kalau bagi 1 juta pun zakat kita tidak sah. Kerana anak yatim bukan asnaf zakat. Ramai orang salah faham sebab tak mengaji. Suruh masuk kelas, dia rasa dah pandai. Suruh masuk kuliah ilmu, bab semayang pun pening. Itu saya tak cerita lagi bab ambil wuduk. Bab ambil wuduk. Kemudian tengah semayang, rasa macam kentut ke tak kentut. Was-was, kentut ke tak kentut. Agak-agak nak buat apa? Abang mana buat apa? Antara kentut dan tidak. Baik. Kentutkah? Tidak kentutkah? Dalam fiqh, selagi tak ada 2 tanda ini, semayanglah terus. Walaupun rasa macam dah di tepi-tepi nak keluar dah. Ada tak 2 tanda? Yang pertama, bunyi. Kentut berdebung meletup kan. Agak makan petai 7-8 semalam. Dia punya kentut dia dipanggil kentut gunung berapi Indonesia. Berdebung terbalik tiang masjid tu. Confirm bunyi tung. Kalau orang lelaki lah, kalau Farid dan saya kuat bunyinya. Kalau orang perempuan kan dia pemalu bunyi pis. Orang perempuan kentut dia kan pemalu. Pis. Bunyi gitu confirm batal ngambil wudu. Batal semayang. Yang kedua berbau. Bau ni burger ni. Kentut-kentut makan burger, makan nugget je. Orang tahu makan nugget, makan jering. Kalau ada 2 tanda ni, sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi semayang. Tapi saya was-was lah. Ada angin, tapi tak tahu. Saya ni kentut ke tidak, saya nak kena semayang balik kah? Kata Nabi, ada tak 2 tanda ni? Ada bau tak? Tak ada. Ada bunyi tak? Tak ada. Kalau macam tu semayang awak tadi tak payah qada, tak payah ganti. Itu mainan syaitan. Syaitan dok main tepi lubang dubur tenteng macam nak keluar. Kita dok fikir kentut tak kentut, tak ingat semayang, dia ingatkan kentut. Nampak kecil tak? Nampak kecil. Tapi tak ngaji, asal rasa angin saja ambil air semayang. Kebetulan keturunan kuat kentut, asyik akhir tak semayang. Itu contoh. Kita tanya lagi. Ambil wuduk. Saya ambil
ambil wuduk Ustaz, tiba-tiba terpijak tai anjing. Batal tak wuduk? Pijak tai anjing, batal wuduk tak? Dah, pening kepala dah. Parik agak-agak batal tak Parik? Jawapannya pijaklah tai babi pun tak batal wuduk. Cuma tak boleh sembahyang. Sebab menanggung najis. Wuduk tak batal. Wuduk ni batal kalau menyentuh lelaki perempuan dalam Imam Syafi'i, kentut, kencing, berak, kemudiannya menyentuh kemaluan. Itu pun kena mengaji lagi. Macam mana dipanggil sentuh kemaluan? Contoh Farid lagi lah. Habis-habis semayang, habis ambil air semayang, duk lap, pergi pegang benda tu. Kan? Kalau sentuh itu dengan tapak tangan, ni, tapak tangan ni daripada sini, sampai, kata dalam kitab fiqh, kalau kita tampar orang, kena muka dia, itulah tapak tangan. Kalau sentuh dengan tapak tangan, kena kemaluan, batal wuduk. Tetapi, kalau sentuh dengan belakang tangan, ni belakang tangan ini, sentuhlah 7 hari 7 malam pun tak batal. Tengah semayang elok, sejuk, tak batal. Yang kedua, di mana dipanggil kemaluan? Kemaluan tu pistol dia. Dia tak maaf, sebut lah besar-besar semua dah. Kalau pegang telurnya, kalau orang lelaki, telur tak batal. Peganglah 2 hari 2 malam. Tengah semayang mau pegang. Sejuk. Elok. Kebetulan, seluar dia koyak. Isteri tak jahit lagi. Tengah semayang boleh pegang benda tu. Batal tak? Tak batal. Oh, baru tahu Ustaz. Sebab tak mengaji. Itu baru bab wuduk. Baru bab wuduk. Kan? Maka sebab itu, nak jernih hati ni, dia kena mengaji. Rukun iman, dia panggil ma'rifatul ghaibiyah. Kita duduk hari ni ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka, ada malaikat, ada jin, ada syaitan. Adanya alam kubur, adanya neraca mizan, adanya telaga kausar. Semua itu ghaib, tapi wajib percaya. Tak percaya, batal iman, hati kotor. Lagi tinggi kita pupuk hati kita percaya pada perkara itu, lagi tinggi darjah iman, lagi bersih hati. Itu yang pertama. Sebab itu saya cadang, jangan pernah berhenti belajar. Ayat 109 suratul Kahfi, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau kamu ambil lautan yang ada atas muka bumi ini semua sekali, kamu jadikan dakwat nak menulis ilmu Allah, nescaya takkan habis. Dan aku tambah lagi lautan itu sebanyak itu, nak tulis jadi dakwat, tulis ilmu Allah pun takkan habis. Sebab tu ilmu Allah ni, kalau kita hidup 1,000,000 tahun belajar pun takkan. Sebab itu jangan sombong dengan ilmu. Makin berisi, makin tunduk macam padi. Sekarang jadi pelik. Ilmu ni dia jadi perlombaan nak tunjuk siapa terror. Ilmu ni nak jadi perlombaan nak hentam orang-orang jahil. Nak kutuk para alim-alim ulama. Nak berdebat dengan orang-orang pandai. Nak tunjuk kita pandai. Itu tak betul. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, sudah habis kitab demi kitab, alimnya, tawaduknya Imam Malik, ya Syafi'i, nah ambil duit ni. Kamu sudah tamat belajar dengan aku pun dah tak ada ilmu apa lagi nak ajar, kamu pergi cari tok guru lain. Ambil duit ni pergi ngaji dengan tok guru lain. Itu Imam Malik. Imam Malik nak cakap tawaduknya, aku pun dah habis ilmu dah nak ajar awak. Awak pergi cari guru lain. Sekarang ini, banyak ustaz-ustaz mengajar orang
awak jangan mengaji dengan ustaz lain, mengaji dengan saya. Semua ilmu saya tahu. La ilaha illallah. Superman pun tak tahu semua. Superman boleh terbang selamat orang. Suruh masak mi goreng, mampu hangit. Superman dia pandai terbang saja. Spiderman pandai bergantung-gantung saja. Suruh buat rumah terbalik. Manusia takkan pandai semua. Belajarlah tawaduk, rendah diri dengan ilmu. Bukan makin rasa macam banyak. Orang yang rasa banyak ilmunya orang bodoh. Lagi mengaji, lagi rasa bodoh. Tapi dia lagi mengaji, rasa lagi hebat. Ini orang tak betul. Jadi balik kepada tadi, jernih hati, obatnya iman. Yang keempat adalah ma'rifatul ba'as. Keyakinan, kenal akan hari kebangkitan, menjernihkan hati. Hantar isyarat otak kita, jangan di dunia. Hantar sampai lubang kubur. Hantar sampai lubang kubur. Kemarin dulu ada kawan belakang rumah saya ni meninggal dunia. Saya sakit lebih lama pada dia. 3-4 kali nak mati, tak mati-mati. Dia orang sehat. Asal jumpa saya, dia ajak pergi kayuh basikal. Walaupun aku tak kayuh. Dia hari-hari. Tiap-tiap hari, tiap-tiap ujung minggu, 100 km kayuh basikal. Basikal dia mahal. Tapi Tuhan nak uji, mungkin cara pemakanan, akhir sekali, dia kena serangan on the way daripada Penang balik ke Kelang, kena stroke. Mulut jadi herut, seminggu. Hari dia keluar hospital, dia nak datang ziarah saya. Tapi dia tak sihat. Kemudian saya pula kata nak pergi tengok dia. Belakang rumah saya je. Tak sempat dua-dua. Hari Ahad baru ni, sedang saya sarapan, anak telefon, papa dah mati dah ustaz. 50 tahun. Tak ada tanda besar zarah nak mati. Bila mati, kita kena yakin. Cuma saya bangga daripada awal pagi ke hospital sampai ke maghrib. Saya urus jenazahnya sampai ke lubang kubur. Sampai lubang kubur, solat jenazah. Lautan manusia datang. Padahal dia bukan ustaz. Orang bercakap tentang baik dia. Dia kata, dia ni ustaz. Kalau kita duduk dalam kedai makan dalam kampung kita ni, tak pernah orang lain dapat bayar. Kalau dia makan kedai tu, satu kedai dia bayar. Ya Allah, saya kata mulianya orang ni. Kemarin saya 2 malam dah tak boleh pergi. Tahlil rumah dia. Kerana ada ceramah malam-malam. Dia hantar gambar saja, anak dia hantar gambar. Alhamdulillah, ustaz. Malam ni, mama tak payah prepare apa-apa dah 3 malam. Semua jiran bawa, orang surau bawa, yang ni bawa nasi lemak, yang ni bawa nasi biryani, 300 bungkus untuk bagi jamu makan. Mama dia kata tak siap apa-apa pun. Orang baik, jiran-jiran bagi sedekah untuk tahlil 3-4 malam tu. Sampai macam tu. Ini dipanggil ma'rifatul ba'as. Yakin kita juga akan pindah alam kubur duduk seorang diri. Saya pesan pada anak dia. Saya kata nanti, bila semua orang dah balik daripada kubur, saya pun dah balik awal hari itu. Dah maghrib, saya kata, awak duduk last kali balik. Awak duduk kat kepala bapa awak, kat bahagian batu nisan kepala, awak bacakan Al-Ikhlas 11 kali, bacakan Al-Baqarah 1-5. Kemudian pindah ke bahagian kaki, baca 3 ayat akhir. Lillahi ma fis sama amanar rasul sampai habis. Doa pada Allah. Waktu itu jenazah sangat takut. Kerana sedang awak pindah 7 langkah, malaikat mungkar nakir datang. Jadi dengan membaca doa daripada waris macam tu, pesanan ini daripada Abdullah bin Umar. Pesan ke anak-anak kita. Nanti orang kalau papa dah mati, ayah dah mati, mak dah mati, awak mintalah awak paling lewat. Anak lelaki tak ada, menantu ada. Awaklah paling lewat balik biar ayah tenang nak jawab soalan mungkar nakir. Saya pesan pada anak dia, dalam tempoh seminggu ini jangan putus baca Quran, berzikir, selawat, doa, hadiah pada arwah. Kerana 7 hari ini proses ketakutan yang amat sangat.
kerana malaikat akan datang soal jawab selama 7 hari 7 malam. Maka bila ada waris-waris bantu, selamat dia di alam barzah. Itu wajib. Dengan keyakinan itu, kita tak berani buat maksiat sebab kita akan mati. Itulah namanya iman. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ubat kedua Quran, kita sambung minggu depan. Jadi cukuplah dapat satu muka saja hari ini. Jadi insyaAllah kita sambung minggu depan. Habis bila nak habis kitab ni, bangun buka surat 16 ya. Jangan tanya bila habis. Kan? Tak apalah, satu hari satu muka. Jadi dalam 6 tahun lagi habislah kitab ni kan. Jadi insyaAllah. Saya nampak tadi doktor ada dalam talian. Mungkin Puan Hajah Kartika ada tak? Farid ada tak? Puan Hajah Kartika ada tak? Dalam talian. Selalunya dia ada meeting. Kan? Doktor pasti ada kan doktor? Doktor ada tak? Yes, ada. Ada. Okey, alhamdulillah. Puan Hajah ada? Puan Hajah Kartika ada? Tak? Ada. Ada. Kita dengar sepatah dua kata pesanan daripada Puan Hajah Kartika, kemudian doktor. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Silakan. Mana dulu pun silakan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas ilmu hari ini. Seperti biasa banyak benda yang kita belajar daripada Ustaz. Dan benda yang saya paling tertarik dan saya rasa kita semua kena sama-sama ambil iktibar daripada ni. Yang saya dapat beberapa hari lepas. Kadang-kadang Allah dah hantarkan dah ataupun bagi dah hidayah kita, hantar orang untuk bagi ilmu kat kita. Contohnya dalam kes kita ni, Allah hantar Ustaz Al-Qadir Ustaz Wan Hamidi untuk menyampaikan ilmu pada kita. Dan kita pun duduk di taman-taman syurga dah hari ni. Tapi kalau ilmu yang kita dapat tu, kita tak manfaatkan, kita tak guna, kita tak ambil dan terus buat apa yang Ustaz dah sarankan, ilmu itu akan berlalu dah depan mata kita lalu, tapi tanpa kita mendapat hidayahnya, tanpa kita dapat hikmah daripada apa yang dikongsikan oleh Ustaz. Jadi kita akan jadi orang yang sangat rugi. So sebab tu saya harap lepas ni semua ahli usaha Miftahul Jannah, tak kisahlah Nexus ke Internet SKV, every time kita ada kelas dengan Ustaz, make sure kita write a note. Sebab ilmu ni akan hilang kalau kita tak catat. So kalau saya tidak berkesempatan dengan note, saya akan tulis di note dekat handphone supaya ilmu tu kekal. Kalau saya belajar, saya akan ada buku supaya itu juga bukan saja kita dapat ilmu pada diri kita, kita boleh ajar orang lain, kita boleh kongsi pada orang lain, perpanjang-panjangkan ilmu yang kita ada supaya dia bukan berada dekat kita saja, tapi kita juga memberi manfaat pada orang lain, insyaAllah. So sekali lagi terima kasih Ustaz atas segala ilmu. Sama-sama kita doakan kesihatan guru kita yang telah 12 tahun tidak pernah kenal erti lelah untuk berkongsi ilmu dengan kita. Dan seperti mana yang saya biasa katakan, ilmu yang Ustaz bagi ni Alhamdulillah dah merubah keluarga saya. Kalau siapa yang kenal diri saya, keluarga saya akan tahu. InsyaAllah ilmu Ustaz ni, kita doakanlah apa yang kita dapat ni sebagai Allah gantikan pada Ustaz syurga yang tertinggi bersama dengan keluarga Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya Ustaz kembali sihat seperti biasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan doktor. Terima kasih pada Puan Hajah Kartika yang tak putus-putus bagi nasihat pada kita semua. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik hari ini kita ada sesi soal jawab. Bukan soal jawab lah. Ustaz banyak jawab. Bukan perkara yang kadang-kadang remeh, yang kadang-kadang kita was-was atau fikiran. Tapi saya nak tambah sikit soalan ni Ustaz. Ada dua soalan yang bermain dalam minda saya sempena hari ini lah. Nombor satu tadi ialah Ustaz cerita tentang hukum tinggal solat wajib tu penting. Maksudnya kita harus peka tentang kesalahan kalau meninggalkan solat wajib tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ada masa yang terhad, maksudnya kita boleh solat wajib, kita nak solat wajib, lepas tu kita nak wirid ataupun kita nak solat wajib, kita solat sunat. Yang mana akan dia tak boleh buat dua. Yang mana nak pilih, wirid ataupun solat sunat? Okey. Soalan kedua. Yang tu dulu Ustaz. Okey. Baik. Kedua-duanya baik.
Nabi dia tidak pernah kata yang ini lebih baik. Dalam hidup, utamakan yang wajib dalam mendekatkan diri pada Allah. Jaga yang wajib tu dulu. Ada sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya tak boleh wirid, saya tak boleh sembahyang sunat, saya tak banyak bangun malam, saya tak banyak baca Quran, saya tak banyak sedekah. Saya hanya jaga yang wajib. Layak tak saya masuk syurga? Layak. Itu dipanggil aulawiyat, keutamaan. Di antara sedekah dengan zakat, utamakan zakat. Tak sedekah pun tak apa. Ini sedekah tiap-tiap hari, zakat tak bayar, masuk neraka. Saya sedekah? Ya, zakat tu rukun. Semayang sunat banyak-banyak. Tapi semayang wajib tak jaga. Itu juga berdosa. Mungkin buat baik, jaga jiran, jaga anak yatim, tapi tak tutup aurat. Tutup aurat itu wajib. Tak payah jaga anak yatim, tak apa. Itu dalam bab wajib. Dalam bab sunat, di antara mana nak buat, kita masa terhad. Wirid ataupun semayang sunat. Maka kedua-duanya besar dan Nabi tak tinggal. Kalau tak ada masa, boleh buat salah satu. Cuma saya nak pesan, ada suatu yang Nabi dan ulama pesan, sebaik sembahyang fardu, semua ahli usrah Miftahul Jannah mulai hari ini, jangan tinggal ayat kursi. Tak sempat sembahyang sunat, tak apa. Tak sempat subhanallah, subhanallah, tak apa. Hatta tak sempat doa, tak apa. Tapi jangan tinggal ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada meeting, kita ada urusan mesyuarat, ada urusan perniagaan yang urgent. Nak sembahyang sunat tak sempat, nak berzikir tak sempat. Salah satu wirid zikir yang Nabi pesan jangan tinggal, dan ulama-ulama pesan kalau yang lain tak mampu buat, jangan tinggal ayat kursi setiap 5 waktu sembahyang fardu. Walaupun nak baca lain tak sempat, nak doa pun tak sempat, doa dalam kereta. Kerana barang siapa yang istiqamah membaca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, Nabi bagi jaminan garanti syurga. Tidak ada lagi penghalang antara dia dan syurga illal maut. Kecuali mati. Apa maknanya? Awak tak dapat syurga sebab awak tak mati lagi. Jadi, kalau saya pesan, ini hadis sahih. Soalan doktor tadi bagus sangat. Kalau tak sempat nak sembahyang sunat, dia boleh qada. Pelik. Nabi juga pernah qada sembahyang sunat. Katalah doktor dan saya tak sempat sembahyang sunat zuhur tadi. Boleh qada waktu maghrib. Boleh qada besok. Esok sembahyang zuhur, sembahyang 2 kali. Hari ni, sembahyang ini punya, habis salam 2 rakaat, yang semalam punya tertinggal. Nabi pernah qada. Masalah kita. Sembahyang fardu pun tak habis qada lagi, nak qada sembahyang sunat. Itu memang tanda nak mati sangat. Baik. Maknanya, soalan tadi bagus. Perkara-perkara sunat ni dia ada kebaikan semua. Maka kalau tak boleh yang tu, jangan tinggal ayat kursi. Kalau mampu buat, buat dua-dua. Kalau tak, sembahyang sunat mengampunkan dosa. Zikir subhanallah, subhanallah, ampun dosa. Tapi yang beri jaminan syurga, seolah-olah tak ada lagi dinding antara awak dengan syurga, ayat kursi. Setiap kali lepas sembahyang. Yang tu yang paling baik. Saya pun, kalau tengok Syekh Jabir, Indonesia yang mati COVID baru ni pun, dia pesan yang tu. Kalau awak tak sempat buat yang lain, sunat-sunat ini masa tak ada, ayat kursi saja. Jangan tinggal sampai mati. Mungkin kita dosa banyak dengan ayat kursi itu. Allah padam. Sehingga tidak ada dinding antara kita dengan syurga kecuali kita mati. Sekarang awak tak dapat lagi sebab awak tak mati lagi. Jadi begitulah kata Nabi sallallahu daripada hadis sahih. Tapi kalau kita ada masa, buatlah sempurna. Tapi selalunya kita sibuk, terutama orang businessman apa. Tak apa, sembahyang fardu, habis salam, istighfar 3 kali, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai habis, doa tak sempat, masuk kereta, subhanallah, 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 doa dan kereta pun tak apa. Tapi ayat kursi jangan tinggal. Baik, doktor ya, mudah-mudahan kalau mampu buat semua. Sembahyang tak sempat, boleh qada besok. Kalau kita ada kesempatan. Soalan kedua. Wirid.
Soalan kedua. Ya, tadi Ustaz ada cerita tentang majlis yang ada nyanyian dan tarian apa segalanya kan. Dulu orang main gendang, sekarang dah main segala lah jenis muzik kan. Bagaimana dulu saya pernah dengar kalau dalam majlis tu ada wanita yang menyanyi, itu adalah aurat. Ataupun bagaimana kalau ada majlis yang wanita menyanyi, tapi wanita tu menyanyi biasa-biasalah, dia tak ada pakai seksi, dia tak ada golek-golek, dia nyanyi Okey. kan. Baik. Ya. Okey, bagus dok soalan tu. Baik. Islam ni bukan agama yang rigid. Ada benda yang diharuskan, terutama hiburan ini, ulama Islam dulu tak boleh petik gitar, tak boleh, hanya main gendang saja kan. Kemudian tak boleh tiup seruling, tak boleh main piano. Sekarang semua kumpulan nasyid semua pakai itu. Baik. Dalam majlis wanita boleh menyanyi tak? Boleh. Ambil pandangan yang kata boleh. Yang jadi haram, wanita yang menyanyi itu dedah aurat, menggelek-gelek sampai menimbulkan syahwat. Kalau sekadar mungkin panggil Siti Nurhaliza, kenduri kahwin. Dia pakai tudung elok, nyanyi pun lagu, jeling-jeling, apa benda tu? Geling-geling, jeling-jeling. Maka yang tidak menimbul, muzik, tak ada isu. Ada ulama yang totally haram. Kita ambil pandangan fatwa yang kata, fatwa Malaysia harus selagi isu hiburan ni, dia tak boleh bila bercampur laki perempuan, berjoget sekali, dedah aurat, yang tu isu dia. Kalau setakat nyanyi lagu-lagu yang menimbulkan rasa kasih sayang, rasa kecintaan, contoh kenduri kahwin kan, menyanyi tentang lagu-lagu yang berkait dengan pengantin, membina rumah tangga, walau wanita menyanyi harus, selagi dia tidak menimbulkan syahwat. Yang jadi isu yang dilarang ulama adalah menimbul syahwat. Pakai ketat tu dia terbelah sana, terbelah sini, gelik sana, jarang sangat. Kalau saya majlis tu, aku tak pergi makan, aku tengok yang tu lagi sedap pada makan. Kan? Habis 3 lagu kan. Jadi itu isu dia. Jadi kalau kita sebagai penganjur, maka harus, kalau sekiranya kita nak buat, mungkin itulah yang terbaik, carilah yang tidak ada khilaf. Tapi memang dia yang bolehnya. Boleh, syarat dia ada pakai elok sikit, jangan terkinja-kinja sangat, dan jangan bercampur gaul. Isu ikhtilat ini, campur gaul laki perempuan, itulah yang menjadikan kebanyakan muzik itu diharamkan. Lagu-lagu seni kata yang paling baik, memuji ketuhanan, memuji negara, kasih sayang, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, silakan. Yang cinta-cinta itu, masih manusia perlu cinta. Tapi bila nyanyi lagu cinta, tergelik-gelik, yang tu timbul syahwat yang jadi haram. Maka kita ambil pandangan-pandangan yang ulama membenarkan dalam keadaan tidak tergelik-gelik sangat. Tidak menimbulkan syahwat. Jadi banyak sekarang ni artis-artis pun saya rasa banyak dah yang sudah sedar, dan juga dia panggil wedding planner. Wedding planner sekarang ni, saya dah cek dengan kawan-kawan, dia kata, Ustaz, kita ada package siap. Ada penyanyi tapi menepati syariat. Saya kata silalah. Kalau tak ada orang, ajak aku nyanyi pun okey, kata kan. Jadi itu dibenarkan dok. Dia benar. Islam ni bukan agama. Oh no, tak boleh. Kan? Tapi ada yang haram. Macam sekarang ada mabuk ke? Sebab tak mengaji, main gendang dalam masjid. Kumpulan selawat, konon-konon pakai jubah semua, main gendang dalam masjid adalah haram. Dalam fatwa Malaysia dan fatwa seluruh dunia adalah haram. Walaupun main gendang, pakai jubah, semua lelaki main gendang dalam masjid adalah haram. Nak main gendang, nak buat konsert, nak buat show qasidah yang ada gendang kat luar masjid. Jadi masjid kena fatwa Malaysia, dan yang JAKIM dan JAIS semua keluar, itu kena. Kadang-kadang orang dok kata, oh majlis tu yang haram. Yang buat majlis geng-geng pakai jubah ni haram juga, kalau tidak menepati syariat. Jadi balik pada soalan doktor tadi, bagus untuk pencerahan kita. Islam bukan agama yang total, oh muzik tak boleh. Sebab manusia ni, dia perlu kepada seni dan hiburan. Seni dan hiburan.
Kita duduk dalam kereta takkan sampai Johor Bahru bawa kereta baca Quran sudah saja. Kan? Takkan nak berzikir saja. Kita kalau mampu sekali-sekala pasang juga lagu Nim Baizura kan. Tak nampak Nim Baizuranya lagunya. Silakanlah kan. Jadi mudah-mudahan perkara selagi tidak mendedahkan aurat bercampur laki perempuan dipanggil ikhtilat, maka majlis itu diharuskan lagi oleh ulama. Okey dah. Terima kasih banyak-banyak.